Kerana mensyukuri ataupun bersyukur itu hukumnya adalah wajib, bukan sunat, bukan pilihan sebagaimana yang kita dah faham. Sebab apa syukur ni hukumnya adalah wajib? Kerana apa yang ada pada kita, apa yang mengelilingi kita, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala punya. Tak ada apa pun kita punya. Hatta kalau Allah Ta'ala tak izinkan mata kita boleh berkedip, maka mata kita tak boleh kedip. Kita tak boleh datang ataupun melangkah ke tempat yang kita suka kalau Allah Ta'ala tak izin kita nak melangkah. Pendek kata, tak ada apa yang kita punya, melainkan semua itu adalah milik Allah Ta'ala yang Allah bagi pinjam kat kita untuk dia nak uji bagaimana kita guna segala nikmat ini. Maka sebab itu syukur itu menjadi wajib, kerana syarat untuk Allah Ta'ala nak tambah segala nikmat yang dia bagi kat kita tadi, syaratnya kita syukur saja. Jadi syukur yang utama itu adalah syukur perbuatan, yakni kita menggunakan apa-apa yang Allah bagi tadi mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni kita akan mengambil sedikit masa untuk kita renung dan muhasabah terhadap beberapa perkara yang kita nak sebut pada malam ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Quran, wa kulli syai'in sabab. Setiap benda Allah jadikan sebab. Apa benda pun Allah buat ada sebab. Allah buat pokok ada sebab, Allah buat ini ada sebab. Maka termasuklah juga kita kena tanya, apa sebab Allah izinkan kita sampai kita berada pada malam yang ke-17 daripada Ramadan? Mesti ada sebab, ya? Jadi apa sebab? Sebagai muhasabah, bila ditanya pada kita kenapa Allah Ta'ala bagi kesempatan pada kita sampai kepada malam yang ke-17 ini, sebabnya satu je. Apa sebabnya? Sebabnya kerana Allah Ta'ala sayang kat kita. Sayang macam mana? Sayang sekiranya waktu ini kita jauh daripada Allah, maka Allah bagi peluang sehari lagi untuk kita nak dekat dengan dia. Ataupun sekarang ini kita Alhamdulillah dapat beramal, maka Allah bagi peluang sehari lagi, seolah-olah Allah nak bagi tahu bahawa kalau aku ambil nyawa kamu semalam, bermakna amalan yang kamu buat itu belum cukup nak bawa jumpa dengan aku. Jadi bila kita faham benda macam ini, kita takkan merasa puas hati dengan amalan kita. Cuba kita tengok doa di antara selang-selang tarawih, tiap-tiap malam kita baca. Kita diajak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bahasa Melayu dia kata, maksudnya, ya Allah, tolong redha syurga pada kami. Pernah tak kita tanya, kenapa kita tak minta, ya Allah, masukkan kami dalam syurga? Kenapa kita tak minta macam tu? Kan senang kan? Ya Allah, masukkan kami dalam syurga. Kan senang kan? Kenapa kita minta redha Allah syurga pada kita? Jawapannya tuan-tuan sekalian, kita tak tahu apakah amalan yang kita buat selama 16 hari ini mengundang redha Allah Ta'ala pada kita. Sebab dalam ayat kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku menyembunyikan redha-Ku di dalam ketaatan. Kita tak tahu mana satu amalan yang Allah redha. Sebab tu kita minta Allah redhakan amalan kita. Saya teringat tu guru saya selalu doa masa kami menjadi cik-cik, tiap-tiap petang sebelum buka puasa tu guru doa. Kita tak tahu kenapa tu guru doa macam tu. Tak, sebab budak-budak kecil dulu ni dah ada otak sikit, kita mikirlah sikit. Tak. Jadi tiap-tiap petang sebelum buka puasa tu guru akan doa. Apa kata tu guru? Dia kata, ya Allah, andainya hari ini adalah hari terakhir Ramadan kami, tolong terima amalan kami yang sikit dan redha pada kami syurga. Maknanya apa? Maknanya kita tak tahu apakah selama 16 hari kita buat Ramadan ini Allah redha atau tidak dengan amalan kita. Sebab itu kita tidak boleh berpuas hati dengan satu amalan. Sebab bila Allah Ta'ala kata, aku menyembunyikan redha-Ku di dalam ketaatan, bermakna
Kita tak boleh memilih-milih dalam kita membuat kebaikan. Buat semua kerja mana kita tahu. Dan seorang wanita yang bergelumang dengan dosa, hanya Allah masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang dahaga. Sebab itu kita tidak boleh rasa bangga dengan amalan kita, sebab kita tak masuk surga dengan amalan kita. Kerana itu, sebab itulah tuan-tuan sekalian, malam ni semua benda-benda yang macam ini kita takkan dapat tahu melainkan ada majlis macam ni. Sebab tu Nabi SAW menamakan majlis ilmu, tak kira lah duduk kat mana, dia namakan dia sebagai taman syurga. Tuan-tuan semua tahu lah. Tambah-tambah kat sini hari-hari kuliah, sampai tak pernah kuliah Zuhur, kuliah Duha, malaikat pun pergi nak tulis pahala banyak salah kawan. Jadi tuan-tuan sekalian, tetapi pernah nak kita tanya, kenapa Nabi SAW menamakan setiap majlis ilmu itu sebagai taman syurga? Kita tak pernah tanya. Ataupun dalam bahasa Arab disebut Raudah. Kenapa Nabi namakan majlis ilmu itu sebagai Raudah, taman syurga? Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita faham, dan kita boleh ajar orang nak faham dan menghidupkan ilmu, budaya ilmu. Pertama, dinamakan taman majlis ilmu itu sebagai taman syurga kerana orang yang di dalam itu akan Allah permudahkan jalannya ke syurga. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang bersusah-susah nak cari ilmu kan, maka Allah mudahkan jalan dia untuk ke syurga. Susah nak main ngaji, susah. Susah nak pergi belajar, susah. Tapi kesusahan itu kita akan rasa senang. Bila apa? Bila Allah Ta'ala bagi tahu, hak susah hari ini, besok aku permudahkan jalan kamu ke syurga. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, nak jawab, tak jawab pun tak apa. Sebab rancangan kita ni ialah rancangan ustaz bertanya, ustaz menjawab. Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab. Baik, bila kita berdiri tarawih, rasa penat kan tuan-tuan? Penat tarawih ni, buat 20 ke, buat 8 ke, buat 36 ke, buat 48 ke, tuan-tuan sekalian rakaat, semua penat. Penat diri tuan-tuan sekalian, ya? Tapi kepenatan kita itu akan terubah kalau Allah Ta'ala kata, hari ini hamba susah berdiri penat, nanti di mahsyar aku tidak benarkan kamu berdiri lama untuk menunggu hari hisab. Ringan tak pasal berdiri tarawih? Ringan. Sebab satu hari di mahsyar, kata Imam Qurtubi mengulas satu hadis, satu hari di mahsyar sama dengan 1,500 tahun di dunia. Apa sangat berdiri 8 rakaat, apa sangat berdiri 20 rakaat, kalau di mahsyar besok kita akan tidak dibenarkan berdiri lama. Sebab apa? Sebab dulu hamba dah berdiri lama ketika solat. Sebab tu Nabi berdiri solat sampai bengkak kaki. Kita berdiri bengkak kaki, tengok bola tak duduk. Baik, lapar tak puasa? Lapar. Dahaga nak puasa? Dah. Tetapi kita akan rasa ringan lapaknya dahaga ketika puasa bila nak Allah menjanjikan, siapa yang lapar di dunia, biasa lapar di dunia, aku akan hilang kelaparan dan dahaga dia dalam dua keadaan. Waktu bila? Waktu ketiga sedang kita nak mati, dan waktu ketiga menghadap Allah Ta'ala. Kalau ini kita fikir, tuan-tuan sekalian, apa sangat lapar puasa? Lapar puasa, pukul 7.30 dah boleh makan. Lapar ketiga nak mati, tak ada makanan yang boleh menghilangkan kelaparan kita. Dahaga kita puasa, pukul 7.30 kita dah boleh malu 3 kawah ayam. 3 kolak boleh ambil wuduk tu dah semua. Boleh buka sampai pukul 7.30 kita dah boleh minum. Tapi dahaga ketiga sakaratul maut, dahaga yang tidak mungkin boleh untuk dihilangkan dengan air sebanyak mana. Kalau ini kita faham apa sangat tentang lapar dan dahaga puasa kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, benda-benda macam inilah yang kita fikir, kan? Jadi yang pertama itu kenapa dinamakan taman syurga? Kerana orang di dalamnya akan dimudahkan oleh Allah jalan ke syurga.
Yang kedua, Nabi namakan majlis ilmu sebagai taman syurga kerana kita akan bersama kita ni para malaikat bergayutan sampai ke langit dengan jumlah yang kita tak tahu. Jadi kita tak ada fikir itu saja Tuhan. Jangan fikir kalau satu malam tu 1000 mesti ku atas kira. Jadi banyak mana malaikat nak bergayu. Tak, kita duk fikir dia Tuhan. Ada fikirkan kita sudah. Jadi malaikat tadi yang bergayut sampai ke langit tadi dengan kata Nabi, dia doa kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu tadi dengan dua doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ini doa malaikat dua. Apa maksudnya? Malaikat kata, ya Allah tolong ampun semua orang yang duduk dalam majlis. Dan ya Allah tolong kau sayang dan kasih rahmat semua yang berada dalam majlis. Ini doa malaikat daripada mula sampai habis nanti majlis kita. Di mana lagi kita dengar doa ini? Doa ini kita baca ketika nak hantar orang mati di kubur. Pada takbir yang ketiga kita doa kepada si mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah tolong rahmat jenazah ini, tolong kasih jenazah ini, tolong ampun jenazah ini. Sebab apa? Kami nak hantar dia ke dugaan. Di mana lagi kita jumpa doa ini? Doa ini kita jumpa di antara dua tempat yang paling dekat kita dengan Allah. Nabi kata waktu yang kita paling dekat dengan Allah ada dua. Ada satu, apa dia? Waktu kita sujud. Maka doa tadi kita jumpa pada duduk di antara dua sujud. Cuma dari sudut ganti namanya berbeza. Maksud sama. Kita membaca Rabbil firli warhamni. Ya Allah tolong ampunkan aku dan tolong rahmati aku. Tadi kita doa pada orang, supaya kita doa pada maknanya sama. Apa pentingnya doa ini? Apa pentingnya doa ini? Pentingnya doa ini tuan-tuan sekalian, kita tak masuk syurga kalau kita banyak dosa. Kita tak boleh masuk syurga kalau kita banyak dosa. Lalu malaikat doakan kita diampunkan dosa, lalu Allah mengampunkan dosa kita. Bila malaikat, bila Allah mengampunkan dosa kita, kita nak masuk syurga pakai apa? Pakai apa? Kita tak masuk syurga pakai amalan kan? Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab itu doa yang kedua tadi, warhamhum, tolong rahmati mereka. Sebab itu dua doa ini penting, kerana dua doa ini syarat untuk seseorang masuk syurga. Lalu Nabi namakan majlis ilmu itu taman syurga. Kenapa? Malaikat tolong doa kepada semua untuk kita masuk syurga. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi kata, hang jalan atas muka bumi, jumpa taman syurga, berhenti. Nabi kata berhenti maknanya turut serta. Masalah nak tidur, buat suku. Kita tak boleh duduk sekat nak tidur kan? Sebab itu kalau apa orang nak tidur, kita tak boleh marah. Tuhan pun tak marah. Terangkan dua dosa anak Adam dengan sebab dua. Satu lupa, satu tertidur. Sebab itu kenapa tidur subuh, jelek-jelek isyak, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Tuhan tak marah semayang. Cuma lebih baik apa jadi pandang daripada orang. Tuhan punya lama tidur. Anda tak tidur lama tu. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya yang ketiganya, ya, kenapa Nabi namakan majlis ilmu sebagai taman syurga? Karena kedudukan majlis ilmu yang juga dinamakan Raudhah sama dengan Raudhahnya Masjid Nabawi. Iaitu apa dia? Dua-dua tempat ini doanya dimakbul oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, doa tak semestinya kat tangan. Kita duduk di sini, ya, otomatik Allah hantar pahala kita kepada mak bapak kita yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut, ahli kubur ni dia bersembang sama-sama dia. Dia bersembang. Nah, antara ahli kubur ni dia bersembang sama dia. Cuma topiknya berbeza. Dia tak bersembang macam kita. Kita bersembang macam-macam topik. Nah, macam mana dia kata apa tu Messi boleh tak boleh dulu Argentina menang. Nah, jadi macam-macam lah sebenarnya. Tapi ahli kubur ni dia bersembang. Contohnya lah, kubur mak bapak kita sini, ni kubur kawannya.
Saat-saat dia tengok cerah kubur sebelah, saat-saat malaikat datang bawa macam-macam. Lalu dia tanya pada jiran kubur dia. Dia kata, "Cik, puan dan apa sebagainya, awaklah aku tengok malaikat berulang kali kubur hang." Kata jiran kita, "Pagi tadi anak suruh aku pergi kuliah subuh. Lalu Allah mai hantar pahala." Dia kata, "Cik Dimah, ni pahala anak hang mai kuliah subuh. Saat kuliah duha anak ni pula." Mak kita dia kata, "Bilalah anak aku nak hantar benda-benda macam ni." Sebab itu bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak payah niat nak sampaikan pahala pada mak bapak kita. Dia tak macam infak, dia tak macam wakaf. Wakaf infak kena kita niat, ni aku infak atas nama sekolah mak bapak aku, baru sampai. Tapi duduk di majlis ilmu tak payah niat macam itu. Ikhlaskan niat, Allah terus sampai pahala mak bapak kita. Tuan-tuan, kita tak mati lagi. Sebab tu kita tak tahu apa keperluan. Kita dengar kuliah keperluan orang mati, tapi kita tak rasa. Dan kalau ada saudara mara kita yang mati, mereka tak balik cerita kat kita. Kalau balik pun dia tak sekampung dengan kita. Dengar, aku nak lima, dia tak balik rumah kita, kampung dia tempat lain. Sebab tu kita tak dengar cerita dia macam mana. Kalau dia balik macam ni, posas, oh kita dengar dia ceramah, aku mak lima balik kampung. Tapi kita tak tahu. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, duduklah sini. Sebab ada satu kisah seorang lelaki dimasukkan syurga oleh Allah Ta'ala. Lalu dia tanya dengan malaikat, "Macam mana aku boleh masuk syurga? Aku ni orang jahat." Lalu malaikat kata, "Satu ketika mana kamu berada dalam suatu majlis, lalu dalam majlis itu disebut tentang dosa, pahala, neraka. Lalu ketika itu hati kamu terlintas menyesal di atas perbuatan yang lalu, menyesal atas dosa." Kata malaikat, gerak lintasan hati kamu itu didengar oleh Allah sebagai taubat. Lalu Allah terima sebagai taubat, lalu dia ampunkan kamu. Dengan sebab itu kamu dimasukkan syurga oleh Allah. Doa bukan mesti angkat tangan, tuan-tuan. Hari ini kita teringat saya sebut tadi kan, "Ya Allah, lamanya tak hantar apa-apa ke mak bapak aku kan. Ya Allah, tolong ampun mak bapak aku. Tolong jadikan kubur mak bapak aku taman-taman syurga, bukan lubang-lubang neraka." InsyaAllah malaikat hantar on the spot, tuan-tuan sekalian. Makcik ni doa daripada anak makcik asuh. Cahaya kubur ibu kita berderah berat-berat. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Hari ini kalau kita buat sesuatu begini, InsyaAllah kita mati besok, anak akan buat perkara yang sama pada kita. Dan itulah 3 perkara, tuan-tuan sekalian, sebagai ulasan kenapa Nabi menamakan majlis ilmu sebagai taman syurga. Tolong pujuk hati kita mencintai majlis ilmu dan ajak kawan-kawan kita datang supaya semuanya mendapat apa yang kita sebut tadi, insyaAllah. Ingat tuan-tuan sekalian, kita tak tahu mana satu amal yang Allah redha, maka berusahalah agar kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu dulu untuk tazkirah pada malam ni ya. Belum faham dah bulan ni. Dan tengah ni boleh dapat ya, yang boleh insyaAllah. Alhamdulillah, untuk dulu saya pesan, dia kata Kamal kalau orang ceramahlah sampai orang faham. Bila orang dah faham, berhenti tu. Sebab kalau orang sambung balik, dia kata dia tak faham. Jadi aku buat susah. Jadi sebelum susah, aku berhenti sini dulu. Jadi jazakumullah khairan katsira. Selamat meneruskan ibadah Ramadan. Ingat macam doa tu guru saya, dia Allah yarhamlah. Dia doa, "Ya Allah, andai hari ini Ramadan terakhir buat kami, tolong terima amalan kami yang sedikit dan redha kami akan syurga." Jadi sekadar itu dulu. Dan sebagai akhir tuan-tuan sekalian, sebelum Ramadan juga, mohon buka tuan-tuan sekalian sebagai penerangan kat sini dulu ya. Pembangunan Kompleks Tahfiz Quran dan Al-Hadis Al-Qaradawi saya telah masuk ke fasa yang ketiga hari ini, iaitu pembangunan masjid dan penginapan pelajar sedang berjalan. Alhamdulillah itu belum, dan mudah-mudahan ada sumbangan yang akan kita jadikan sesuatu mempermudahkan urusan kubur kita. Kita PJ, kita bayar pada ranah RM100, tak ada apa-apa untuk mudahkan urusan DPJ kita. Kita tak nak kemarin, kita tak nak tubuki ulama, kita upah bagi kerja bagi ranah cari RM50 kita selang balik rumah. Petang orang tak berterima kan, apa sangat RM50 untuk kita permudahkan urusan kubur kita, insyaAllah ya. Jadi juga saya nak jemput kepada tuan-tuan
yang berkelapangan pada 24 Ogos bersamaan 27 Syawal. Saya buat pelancaran peletakan batu asas kompleks saya. Jadi tuan-tuan yang ke lapangan 10 pagi sila datang tengok bagaimana progres projek, dan inilah duit tuan-tuan saya lumpur kat situ tuan-tuan. Kita boleh tengok, inilah ya, saya lumpur saya rasa minat pergi nembah pun tak apa, tapi sekali jangan merayap, tapi tak ada kuih tak ada apa. Temeluk itu kena dengan ikan patin, itulah menu ni. Ikan patin masak tempoyak. Itu dia, menu temeluk kan? Temeluk kan pada patin tu. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh makan ikan patin, depan projek sekolah saya ada Sungai Bahar. Tuan-tuan terjun dalam tu, biar ikan patin pula makan bawang. Jadi saya jumpa dah ya, 24 bulan Ogos tu, 10 pagi kita mulakan dengan tilawah Quran oleh Johan Kori, Perenggan Antarabangsa, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Ali, dan kita ikuti pelancaran. Kalau tak ada apa-apa, Tuan Guru Profesor Dr. Harudin dan Dr. Sejahtera pun, kalau tak ada dia pun, yang berbahagia dan Dr. Ibrahim akan meletakkan batu asas pembinaan, insyaAllah. Tapi peletakan batu asas itu bukan maknanya dia cukup. Letak asas itu sebab dia tak cukup lah. Jadi dia macam umpan. Jadi umpan letak tu sendiri mau ingat. Jadi jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan tuan-tuan sumbang akan Allah terima, dan yang masih berbaki akan Allah tambah dan Allah berkati, insyaAllah. Jadi jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf saya tak sempat berterawih sama tuan-tuan. Ada satu mungkin saya berterawih di satu tempat lagi, insyaAllah.